Ini masalah orang kita. Jadi tak usah pedulilah, ikut dia lah nak kata apa pun. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kita baca ayat macam ni, kita sedar dan kita faham bahawa sewaktu kita di dunia ni, pemimpin ada jenis hak kita boleh taat dan ada jenis hak kita tidak boleh taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita sambung pengajian kita daripada kitab 40 hadis perjuangan. Dan kita berada pada hadis yang ke-11 di bawah tajuk perjuangan bukanlah ketaatan membuta tuli. Perjuangan bukanlah ketaatan membuta tuli. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Zubayd an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan wa ammara alaihim rajulan fa'awqada nara wa qala udkhuluha fa'arada an-nasun an yadkhuluha wa qala al-akharun inna qad fararna minha fadhukira dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal lilladhina aradu an yadkhuluha law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah wa qala lil akharin qawlan hasana wa qala la ta'ata fi ma'asiyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari telah menghantar satu delegasi ataupun satu ketumbukan tentera ke medan perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang dari kalangan mereka menjadi amir ataupun menjadi ketua delegasi itu, ketua rombongan itu ataupun ketua batalion itu untuk turun ke medan perang. Ringkas ceritanya, apabila sampai ke suatu tempat, ketua yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menyalakan satu unggun api. Fa'auqada nara. Dia telah menyalakan satu unggun api yang besar. Waqal, kemudian ketua ni kata udkhuluha
dia arah semua tentera-tentera dia supaya masuk dalam api tu. Ni pelik. Pelik seorang ketua yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai satu batalion pergi ke medan perang. Sampai satu tempat, dia nyalakan satu unggun api yang besar, kemudian dia beritahu kepada tentera-tentera dia, udkhuluha, semua kamu masuk dalam api ni. Fa'arada nasun an yadkhuluha, maka sebahagian di kalangan tentera-tentera ini setelah mendapat arahan daripada ketua dia, mereka pun nak masuk dalam api tu. Kerana nak patuh ataupun kerana kepatuhan kepada ketua. Sebab maklum diketahui apabila ia adalah merupakan arahan ketua, maka kena patuh arahan ketua. Sementara ketua ni dilantik dan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian di kalangan tentera ni nak patuh kepada arahan tentera, mereka nak masuk dalam api ni. Itu sebahagian, bukan semua. Wa qala al-akharun, dan berkata pula sebahagian yang lain, inna qad fararna minha, kami lari daripada arahan itu. Maknanya dia tidak patuh arahan ketua tadi. Munasabah suruh masuk dalam api, ini bahaya. Jadi dia lari daripada api tersebut. Baik, jadi fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ni dibawa balik cerita pada Nabi. Kisah bagaimana seorang ketua yang dilantik oleh Nabi bakar ataupun nyalakan satu unggun api, kemudian dia arahkan tentera dia masuk dalam api tersebut. Sebahagian nak masuk kerana nak taat pada arahan ketua, dan sebahagian lagi tak nak mematuhi arahan ketua ini kerana memikirkan risiko masuk dalam api tersebut. Jadi ceritalah perkara ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lillazina aradu an yadkhuluha, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cerita ni disampaikan kepada Nabi. Nabi beritahu kepada orang yang nak masuk dalam api tadi. Apa kata Nabi? Nabi beritahu kepada orang yang nak masuk dalam api, yang nak taat kepada arahan ketua ni. Kata Nabi, "Lau dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah." Jika sekiranya kamu masuk dalam api ni, nescaya kamu akan duduk situlah, kekalah dalam api itu sampai hari kiamat. Maknanya, hari kiamat esok, kamu juga akan dihumban oleh Allah ke dalam api neraka Jahannam. Sebagaimana kamu masuk dalam api atas dunia ni kerana nak patuh pada arahan ketua suruh masuk dalam api tadi, maka begitulah kamu esok di akhirat, kamu juga akan dihumban oleh Allah ke dalam api neraka. Maksudnya, kalau dia masuk dalam api itu, hangus terbakar mati dia dalam api itu akan terus kekal dia, menyebabkan dia kekal dalam api neraka Jahannam, dan di akhirat esok dia terus dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawab Nabi. Wa qala li akharin, jawab Nabi pula, beritahu pula Nabi kepada orang yang hak tak nak masuk tadi. Dia ada dua golongan. Satu golongan hak lompat masuk dalam api kerana nak taat pada arahan pimpinan, dan satu golongan lagi lari daripada arahan tersebut. Jadi golongan ini Nabi kata qaulan hasana, dengan satu perkataan yang baik. Apa kata Nabi? Qal la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada taat dalam perkara yang mengingkari Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Baik, hadis ini ada sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelasnya hadis itu nak cerita tentang la ta'ata fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hak panjang tadi tu dia latar belakang cerita. Latar belakang cerita ataupun nak menggambarkan tentang asbabul wurud, sebab kenapa Nabi sebut hadis ni. Baik. Nak ceritanya dalam kisah tadi ada dua arahan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah mentaati perintah yang dikeluarkan oleh seorang ketua. Dan yang kedua, mengingkari arahan ketua itu. Dalam keadaan yang mana arahan itu adalah suatu arahan yang bersifat maksiat,
dan juga mungkar. Baik. Dalam kes hadis ni, Syekh Abdul Rahman bin Nasr Syekh As-Sa'di, yang dikenali sebagai Syekh As-Sa'di, dalam tafsir dia, dia sebut, dia kata al-ma'ruf dalam hadis ni, sebab Nabi kata la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada taat dalam perkara maksiat kepada Allah. Innama, sesungguhnya, at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu ialah dalam perkara ma'ruf. Baik, tidak ada taat dalam perkara maksiat, itu kita jelas. Ma'ruf tu apa? Ma'ruf, baik, secara umumnya sudah tentulah ma'ruf itu adalah suatu yang bercanggah dengan maksiat, suatu yang akas ataupun bertentangan dengan maksiat, lawan kepada maksiat. Lawan kepada maksiat ialah ma'ruf. Kalau maksiat itu mengingkari Allah, maka ma'ruf itu mentaati Allah. Itu maksud dia. Jadi Syekh As-Sa'di kata al-ma'ruf ialah al-ihsan wa ta'ah, iaitu perlakuan yang baik, tindakan yang baik, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal 'aqli hasanuh. Dan juga dia merupakan semua perkara yang diketahui dalam syarak dan juga diketahui dengan jelas pada akal tentang kebaikannya. Kalau syarak kata perkara itu baik, kalau akal pun jelas kata perkara itu baik, maka itu adalah al-ma'ruf. Jadi maknanya, kita ni ada dua keadaan. Yang pertama, betul, kita kena taat kepada pemimpin. Ini jelas. Taat pada pemimpin itu jelas. Dalam satu hadis yang lain, dalam hadis Bukhari juga, Nabi sebut, as-sam'u wa ta'ah haqqun. Dengar dan taat kepada pemimpin itu adalah suatu yang benar. Suatu yang benar. Benar ianya diperintah oleh Nabi. Tetapi, malam yu'mar bil ma'asiyah. Selama mana perintah itu ataupun selama mana dia tidak disuruh melakukan perkara maksiat. Fa idza umira bi ma'siyah, apabila dia diperintah supaya melakukan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada lagi dengar dan taat kepada pemimpin yang seperti itu. Kita kena ingat tu. Betul, taat pada pemimpin adalah suatu kebenaran, suatu kewajipan, tetapi dalam masa yang sama, tak boleh kita taat dalam perkara maksiat yang disuruh oleh pemimpin tersebut. Tadi berdasarkan pada hadis kita baca tadilah, masuk dalam api ini adalah suatu kemungkaran, suatu keburukan, suatu arahan yang membinasakan, yang merosakkan. Tetapi walaupun itu arahan daripada ketua, maka tak boleh kita taat. Kerana dia adalah merupakan satu kemaksiatan ataupun satu kemungkaran. Baik. Saya tak nafi, dan memang telah dijelaskan dalam banyak hadis tentang keperluan kita mentaati pemimpin. Antaranya juga hadis sahih yang biasa kita dengar, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karah ma lam yu'maru bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Dengar dan taat kepada seseorang muslim adalah kewajipan ke atas seorang muslim kepada pemimpinnya dalam apa jua keadaan, sama ada dia suka ataupun tak suka. Taat pada pemimpin ni, muslimin dan muslimat, apabila dia dipilih menjadi pemimpin di kalangan kita, apabila kita memilih seseorang itu menjadi ketua ataupun pemimpin, kita kena dengar dan kita kena taat arahan pemimpin. Fima ahabba wa karah. Dalam keadaan kita suka ataupun tidak. Dalam keadaan kita setuju ataupun tidak. Kita kena taat pada pemimpin. Cumanya, malam yu'maru bi ma'asiyah. Selama mana arahan itu tidak berkait dengan maksiat. Kalau dia suruh kita buat perkara-perkara yang baik, terutama arahan-arahan yang untuk melancarkan gerak kerja amal Islami ataupun melaksanakan syariat, maka mimbabil aula, arahan itu kita kena patuh dan kita kena taat. Kegagalan untuk mentaati arahan pemimpin itu menjadi satu dosa pula kepada kita, sebab dia adalah satu
kewajipan yang mesti kita taat. Satu kewajipan yang mesti kita taat. Cuma pagi ni kita nak bagi dia punya satu penjelasan. Bahawa ketaatan itu tidaklah bersifat mutlak kepada ketua yang kita lantik. Selama mana dia tak suruh buat maksiat. Kalau dia suruh buat maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Fa-iza umira bima'asiyatin fala sam'a wala ta'ah. Jika dia suruh kita buat maksiat dan melakukan perkara mungkar, maka tidak ada lagi dengar dan tidak lagi taat kepadanya. Macam baru ni lah, timbul satu isu dalam negara kita ni. Dia anjurkan satu konsert. Satu konsert hiburan. Dengan tarian-tarian yang mengiurkan. Ataupun dengan majlis maksiat lah. Bercampur gaul lelaki perempuan tu sudah tentu dah. Dengan tarian-tarian yang memualkan. Bawa pula budak-budak tahfiz. Atas alasan ini adalah kerakyaan daripada satu syarikat. Makanan segera, KFC. Untuk jamu budak-budak tahfiz. Mungkin pelajar-pelajar tahfiz ni tak menyedari majlis itu begitu sekali rupa dia. Tapi bila masuk dalam majlis itu terjebak. Dan saya duk perhati banyak kali dah. Kes dalam Malaysia ni banyak dah kes macam ni. Bukan saja pelajar-pelajar tahfiz, kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita pun terjebak. Pemimpin di kalangan umat Islam ini pun terjebak. Hadir dalam satu program, tiba-tiba program itu disajikan dengan aktiviti-aktiviti maksiat. Kadang-kadang jabatan-jabatan kerajaan diarah untuk hadir dalam program-program tertentu. Betul, arahan itu datang daripada ketua jabatan. Arahan itu datang daripada menteri. Arahan itu datang daripada pemimpin. Tetapi, ini tujuan kita belajar. Tetapi apabila kita berhadapan dengan satu situasi yang berbentuk maksiat dan mungkar, maka pada waktu itu luput kewajipan taat kepada pemimpin. Luput kewajipan dengar dan taat kepada pemimpin. Malah dia kena keluar daripada majlis tersebut. Tak boleh duduk paku situ semata-mata kerana ini arahan ketua. Saya nak buat macam mana saya diarahkan hadir. Saya nak buat macam mana saya diperintah hadir. Tidak ada ketaatan pada waktu itu, walaupun datang daripada seorang ketua. Ini adalah disiplin Islam yang perlu dipegang teguh oleh setiap dari kalangan kita. Waktu syarah hadis ni pun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pun sebut. Memang betul lah, ajma'al ulama ala wujubi ta'ah al-umara. Ala wujubi ta'atil umara. Memang ijma' ulama di atas kewajipan taat kepada umara. Tetapi dia kait ujung tu fi ghairi ma'siyah, dalam perkara yang tidak berhubung dengan perkara-perkara maksiat. Ataupun yang berkait dengan perkara-perkara maksiat. Ini kita kena jelas supaya kita ni ada harga diri. Inilah Islam. Islam dia mengajar satu keadaan untuk kita mentaati pemimpin, kerana ketaatan pada pemimpin ni banyaklah dia punya kelebihan ataupun dia punya kepentingan dan keperluan kepada umat Islam dan gerakannya untuk melancarkan gerak kerja. Kalau tidak ada ketaatan pada pemimpin, payah kita nak mengurus gerakan amal Islami ini. Payah kita nak menyusun dan nak merencana strategi kalau tidak ada ketaatan. Sebagai contoh, berlaku peristiwa kegagalan mentaati arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud oleh beberapa pemanah-pemanah yang telah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Pemanah. Dia ada satu bukit yang dikenali sebagai Jabal Rumah ataupun Bukit Pemanah. Ditugaskan sekitar 50 orang pemanah untuk duduk di bukit ini, jaga keselamatan dan jaga serangan musuh, hadap serangan musuh dalam apa jua keadaan. Sehinggalah datang arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila berlaku pusingan pertama, Islam menang. Dan dilihat orang kafir lari lintang pukang meninggalkan harta ghanimah. Sebahagian sahabat mengambil harta ghanimah yang berada di bawah bukit. Maka
sebahagian sahabat yang menjadi anggota pemanah terlupa barangkali, tak perasan arahan Nabi ni, jangan tinggal bukit ni. Kerana mereka menyangka dah habis perang. Mereka menyangka peperangan dah selesai. Orang kafir dah lari. Jadi boleh ambil dah harta ghanimah. Hak bawah dah ambil harta ghanimah dah. Jadi dia pun nak jugalah. Sebab tentera-tentera yang turun ke medan perang diharuskan memiliki harta ghanimah. Jadi mereka pun turunlah daripada bukit itu untuk maknanya membubarkan peperangan ataupun dengan maksud merasakan peperangan telah selesai. Apabila dia tengok ni seorang ketua tentera Quraisy pada waktu tu, Khalid Al-Walid, dia belum masuk Islam lagi. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Dia tengok tentera-tentera pemanah ni telah meninggalkan satu kawasan yang paling strategik waktu tu. Turun daripada bukit. Khalid Al-Walid dia buat U-turn. Dia arah tentera-tentera dia tadi lari tadi, patah balik, buat U-turn, serang daripada arah belakang bukit pemanah ini kerana menyedari anggota pemanah yang ditugaskan oleh Nabi telah pun turun daripada bukit. Menyebabkan berlaku pusingan yang kedua dengan serangan yang begitu sengit daripada kufar Quraisy dan akhirnya gugurlah 70 orang syuhada dan Nabi SAW sendiri mengalami kecederaan yang parah. Patah gigi dia, pecah topi besi Nabi SAW. Baik, nak ceritanya itu adalah satu daripada contoh umum implikasi kepada kegagalan mentaati arahan pemimpin. Dan dia menjadi satu teladan untuk diamati dan disedari, difahami oleh setiap pejuang-pejuang Islam di sepanjang zaman. Jangan sekali-kali kita mengingkari arahan pimpinan tanpa sebab. Hanya boleh tidak ada taat dan tidak ada kepatuhan ini dalam perkara maksiat sahaja. Sebab kaedahnya ialah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Jadi kalau perkara ini bertembung dengan perintah Allah, bertembung dengan syariat Allah, bertembung dengan perkara-perkara yang ma'ruf, maka tak boleh kita memberi ketaatan. Tetapi kalau arahan itu jelas dan clear, maknanya tak ada berkait dengan kemaksiatan, malah untuk melancarkan urusan perjuangan ini, maka wajib taat. Kata Imam Nawawi tadi ialah ajma'al ulama ala wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Ni boleh tengok dalam syarah hadis Sahih Muslim ni lah. Ijma' ulama betapa wajibnya ketaatan kepada umara, kepada pemimpin yang dilantik dalam perkara yang tidak berkait dengan perkara maksiat. Dan memanglah apabila berkait dengan maksiat, takkan kita nak gadai agama kita. Kita kena lari, kita kena lucutkan ketaatan itu kepada pemimpin jika berkait dengan perkara maksiat. Itu harga diri, itu maruah diri kita, agama kita. Allah pun sebut dalam Al-Quran, umpamanya dalam suratul Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual agama aku ni dengan harga yang murah semata-mata kerana nak keseronokan, semata-mata kerana nak melampiaskan kemahuan nafsu dan syahwat, semata-mata kerana mahu mencapai keinginan dunia dalam bentuk maksiat dan mungkar. Kita sanggup gadai agama kita. Kita sanggup maknanya mempertaruhkan maruah diri kita sebagai seorang Muslim, min babil aula sebagai seorang pejuang Islam. Maka ini adalah larangan daripada Allah. Jangan sampai kita jual ayat-ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudahnya pengajian kita pada pagi ini nak jelaskan bahawa ketaatan ada dua jenis. Satu ketaatan yang mutlak dan satu lagi ketaatan yang muqayyad. Ketaatan yang mutlak ni memang kita tak boleh nak ta'wil dah, tak boleh nak lucut dan tak boleh kita nak pindah dah. Memang ketaatan ni ketaatan yang mutlak. Ketaatan mutlak ialah ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketaatan secara muqayyad ialah ketaatan kepada ketua, kepada pemimpin. Selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Rasul ni dia bersifat muqayyad.
Ini berdasarkan kepada satu ayat yang biasa kita dengar lah. Ayat daripada Suratul Nisa, ayat 51, firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah olehmu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah olehmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga kepada ketua yang dilantik memegang urusan kamu di kalangan kamu. Di kalangan orang-orang yang beriman. Di kalangan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Baik. Ketika mana menjelas dan mengulas ayat ini, seorang ulama, Asy-Syangqiti. Asy-Syangqiti ni dia kata dalam kitab dia lah, Adwa'il Bayan. Dia kata Allah telah mengulang satu perkataan fa'al, satu perkataan ati'u pada kalimah Allah dan pada kalimah Rasul. Dia kata qarraral fa'al binisbati lillah walir Rasul. Perkataan ati'u tu diulang kepada kalimah Allah dan juga pada kalimah Rasul. Mana ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tetapi walam yukarrirhu binisbati liulil amri. Tetapi perkataan ati'u itu tidak diulang kepada perkataan ulil amri. Maka di sini dia kata sebabnya li'anna ta'atahum la takunu istiqlalan. Kerana ketaatan kepada pemimpin itu tidak bersifat mutlak ataupun tidak bersifat kekal. Dia adalah suatu ketaatan yang bersifat selama mana pemimpin itu taba'an li ta'atillah wa ta'ati rasulih. Selama mana pemimpin itu mentaati Allah dan mentaati Rasul, baru kita boleh taat pada pemimpin itu. Kalau pemimpin itu melucutkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada sebab untuk kita mentaati pemimpin yang seperti ini. Itu kita kena jelas soal ni. Sebab ramai juga di kalangan umat Islam, dia mari keliru. Dia mari keliru. Sebab umumnya faham perlu kita taat pada pemimpin. Dan kita pun faham gitu. Ketaatan pada pemimpin satu kewajipan. Tetapi keliru ni ialah di mana batas ketaatan kepada pemimpin. Ingat, yang pertama, ketaatan pada pemimpin tidak bersifat mutlak. Yang bersifat mutlak hanya taat pada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tak boleh kita nak cabut dah ketaatan. Qala Allah, qala Rasulullah, wajib taat sepenuhnya. Itu jelas. Tetapi pada pemimpin ialah selama mana pemimpin itu mengikut ataupun mematuhi Allah, mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barulah kita boleh taat pada pemimpin tersebut. Ini adalah suatu perkara yang mesti difahami oleh setiap dari kalangan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ni saya nak ambil ringkas sebab kita ada dua program. Jadi saya tidak mahu memanjangkan, cuma nak beri sedikit penegasan tentang hadis yang kita baca pada pagi ini supaya kita clear dan kita jelas. Tak nak lagi dah timbul isu hadir program maksiat, terlibat dalam perkara mungkar dengan menggunakan alasan ini arahan ketua. Ini arahan ketua. Dan kemaksiatan, kemungkaran itu bukan hanya pada pergaulan bebas, dedah aurat sahaja. Termasuklah apabila ada arahan-arahan yang pelik. Arahan pelik itu ialah arahan yang membinasakan diri kita. Macam tadilah, nak suruh masuk dalam api, ada kemunasabah. Ada suruh tentera dia masuk dalam api. Ini arahan yang membinasakan diri, yang merosakkan diri. Jelas, maknanya suatu arahan yang jelas membinasakan diri. Pun dianggap sebagai maksiat. Dianggap sebagai mungkar. Sebab ada di kalangan kita juga, dia dah anggap maksiat ni perkara yang bersifat zina, dedah aurat, maknanya pergaulan bebas. Ya, itu pun satu maksiat. Tetapi perkara-perkara yang mengingkari Allah, yang bercanggah dengan syariat Allah, juga adalah merupakan bentuk-bentuk maksiat yang perlu kita sedari. Jadi kena pandailah nak menilai arahan yang diberi.
Kalau kita sampai terima satu surat arahan daripada ketua jabatan, daripada majikan, daripada tak kira ketua organisasi dan sebagainya yang kita anggap sebagai ketua kita, sampai saja satu arahan, kita kena semak dan kita kena tengok arahan tu lagu mana. Kalau arahan itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah dan tidak bersifat maksiat, malah adalah bersifat untuk melancarkan gerak kerja amal Islami, baik untuk agama kita, maka wajib kita memberikan ketaatan pada arahan itu sebagai anak buah maknanya. Tapi kalau arahan tu jelas, clear, maksiat dan mungkar, maka kita tidak boleh memberikan ketaatan. Sangat baik kalau kita boleh hayati satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Mal tamasa ridha Allah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man tamasa ridha an-nas bi sakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas." Siapa-siapalah yang mencari redha Allah dalam keadaan dia terpaksa berdepan dengan kemurkaan manusia. Maknanya dengan sebab dia nak cari redha Allah tu orang marah ke dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafahullah mu'natan nas. Memadailah Allah untuk diri dia bagi menghadapi beban yang dihadapkan oleh manusia kepada diri dia. Maknanya kalau kita nak cari redha Allah, nak dapatkan restu Allah, kasih sayang Allah, tiba-tiba waktu tu kita terpaksa berdepan dengan kemarahan manusia. Sebab kadang-kadang dia ada hak kontra juga. Sewaktu kita mentaati Allah, kita terpaksa berlawan dengan kehendak manusia. Sebab manusia nak lagu ni, Allah Ta'ala nak lagu ni. Kita sebagai seorang Muslim mesti taat kepada Allah. Waktu kita taat pada Allah, kita terpaksa dimarah, terpaksa dicaci, terpaksa dimaki oleh manusia. Waktu tu kata Nabi, cukuplah kamu ada Allah. Allah akan berikan suatu kebaikan kepada kamu, berdepan dengan beban ataupun berdepan dengan ancaman yang dihadapkan oleh manusia kepada kamu. Berbeza dengan orang yang mencari redha manusia. Ada juga di kalangan manusia ni, dia nak cari redha manusia walaupun Allah Ta'ala marah. Dia tak sanggup. Dia tak sanggup kena maki. Netizen hamun dia dalam Facebook, dia tak sanggup. Dia tak sanggup nak berdepan dengan kata nista daripada manusia. Maka dia tergamak melanggar perintah Allah semata-mata kerana nak ikut kemahuan manusia. Dia kata dah orang ramai nak gitu belaka. Dah orang ramai nak suruh kita buat lagu tu. Kalau kita tak buat, kau orang pakak maki. Ngapakak maki berjemaah. Nah, kiri, kanan, depan, belakang duk maki kita. Kita pula jenis jiwa tisu. Ni kadang-kadang nak jadi pejuang, tapi jiwa tisu, mudah sangat koyak. Tak boleh. Nak jadi pejuang dia kena kental. Kan ada dah kan ayat dalam Quran Allah sebut wala yakhafuna laumata laim. Antara sifat orang yang berjuang ialah dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Celalah nak cela pun, makilah nak maki pun, aku kisah maknanya gitu. Sebagai seorang pejuang kena kata gitu kepada pencela-pencela, penista-penista. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia nak ikut hak manusia ni. Walaupun dia berdepan dengan kemurkaan Allah. Sebab dia tak tahu lagi betapa beratnya murka Allah. Betapa dahsyatnya murka Allah. Betapa azabnya murka Allah. Maka dia sanggup berdepan dengan murka Allah asalkan manusia redha. Orang macam ni, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang cari redha manusia, meskipun berdepan dengan kemurkaan Allah, nescaya Allah akan serahkan urusan dia kepada manusia. Allah berlepas diri. Wakalahullahu ilan nas. Allah akan berlepas diri. Allah serah dia kepada manusia. Dah munak sangat kasih sayang manusia. Munak sangat redha manusia. Agilah Allah berlepas diri. Tidak ada redha daripada Allah. Waktu itulah kita akan dapat lihat bagaimana kesan buruk dia. Kadang-kadang kita boleh tengok kesan buruk tu di dunia lagi. Apabila Allah berlepas diri daripada menjaga kita, memelihara kita, dia lock kepada manusia je dah. Kita nak sangat redha manusia.
waktu tu kita akan kenal lah siapa manusia sebenarnya. Manusia ni masa kita ada, pakat duk rapat lah dengan kita. Masa kita sihat, pakat duk manja lah dengan kita. Masa kita ni orang panggil ada jawatan ke, ada pangkat ke, pakat mari duk mengapu lah dengan kita. Tapi waktu kita hilang segala-gala. Waktu kita tidak ada pangkat. Waktu kita tidak ada wang ringgit. Waktu kita tidak ada lagi kekuatan dan orang panggil keupayaan seperti dulu. Maka waktu tu kita akan lihat seorang demi seorang manusia-manusia hak dulunya kita sayang, hak dulunya kita nak redha dia, akan lari meninggalkan kita. Tinggal seorang. Tinggal seorang. Ini adalah merupakan suatu perkara yang biasa kita saksikan dalam kehidupan di dunia ni. Berapa ramai akhirnya manusia yang ditinggalkan oleh Allah ni terkotang-kanting keseorangan diri. Allah Ta'ala pun tak redha ke dia, manusia pun tak peduli dah ke dia. Sebab manusia ni bila-bila pun kepedulian dia tu berdasarkan kepada kepentingan. Ni manusia hak tidak ikhlas lah. Manusia yang tidak ada semangat. Orang panggil al-ukhwatu fillah pada diri dia. Manusia yang, ialah manusia hak serupa dengan jenis hak nak cari redha manusia, tolak redha Allah. Jadi manusia yang suka cari redha manusia, tolak redha Allah ni, dia tak peduli dah soal agama ni. Dia hanya soal bagaimana hubungan dia sesama manusia. Jadi orang macam ni kita akan tengok akibat dia. Wala'iyahzubillah. Jadi kena jaga ni. Sebab itulah berpada-padalah. Berpada-pada. Nak taat pun berpada-pada. Ada batasan dia. Nak berkawan, nak menyayangi pun berpada-pada. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, kalau kita nak sayang seseorang ni, kita kena sayang berpada-pada, kerana barangkali orang yang kita sayang tu akan jadi orang yang kita benci pada satu masa akan datang. Sama juga dengan orang yang kita benci. Orang yang kita benci ni, nak benci dia pun berpada-pada. Sebab mungkin satu masa nanti, orang yang kita benci tu, dia akan menjadi orang yang kita sayang pula pada satu masa yang akan datang. Begitulah manusia berubah dari masa ke semasa. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya, marilah sama-sama kita ambil satu pengajaran yang saya kira ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak menjaga batasan ketaatan kita kepada seorang pemimpin, sehingga dia suruh buat maksiat pun kita taat juga. Sehingga dia suruh kita buat perkara-perkara mungkar pun kita taat juga. Dia ada akibat dia. Sebab tu kadang-kadang ramai orang dia tak perasan perkara ni. Seolah-olahnya bagi dia tak ada kena-mengena dengan agama, soal pemimpin, soal pembentukan kerajaan, soal pemilihan. Kan baru ni kan musim pilihan raya. Pilihan raya kecil baru berlaku kemarin di Johor. Ni tak lama dapat kita nak hadap di Pelangai pula. Hak sebelum tu pilihan raya negeri, sebelum tu pilihan raya umum. Malaysia ni kalau ikut rekod je maknanya 5 tahun sekali ada pilihan raya. Lepas tu pilihan raya kecil mengikut pada peristiwa yang berlaku. Pilihan raya ni ialah proses untuk memilih pemimpin. Dalam suasana menghadapi pilihan raya, saya dapati ramai lagi orang duk cakap tak ada kena-mengena dengan agama. Siapa kalau ada orang cakap soal agama dalam soal pilihan raya ni, dia kata inilah penunggang agama. Inilah orang yang memperalatkan agama. Inilah orang yang menggunakan agama untuk tujuan politik. Walhal dalam soal memilih pemimpin ni sangat jelas. Dalam Al-Quran diajar kepada kita supaya kita tidak salah memilih pemimpin. Termasuklah hadis yang kita belajar pagi ni. Hadis yang kita belajar pagi ni ialah supaya kita mentaati pemimpin. Selama mana pemimpin tu tak suruh perkara-perkara maksiat dan mungkar. Jadi hadis ni berkait dengan soal ketaatan pada pemimpin. Jadi dia berkait dengan soal politik, dia berkait dengan soal pilihan raya. Sebab pemimpin ni satu juzuk daripada bab politik ini. Jadi ini kita kena faham. Baik, ayat yang saya maksudkan tadi Allah sebut dalam suratul Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Maksudnya, ingat pada satu hari
yang mana muka mereka tu Allah Ta'ala akan bolak balik atas panggang, atas para api neraka. Dia panggang atas api neraka. Muka mereka ni. Yang mana mereka waktu tu akan berkata dengan penuh penyesalan. Dia kata apa? Ya laitana, alangkah baiknya kami kalau dulu ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalaulah di dunia dulu kami taat pada Allah, kami taat pada Rasul. Alangkah baiknya. Tapi gagal. Hari ini dah kena seksa dalam api neraka. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata lagi kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati arahan ketua-ketua kami, yang menyebabkan kami langgar perintah Allah, yang menyebabkan kami langgar perintah Rasulullah, yang menyebabkan kami terjebak dalam perlakuan maksiat dan mungkar ni kerana kami taat kepada ketua-ketua kami, kepada pembesar-pembesar kami, kubara'ana, kepada majikan-majikan kami. Malangnya fa'adalluna sabila. Di dunia dulu mereka telah menyesatkan kami dan akhirnya kami telah diazab oleh Allah dalam api neraka. Cerita ni cerita akan berlaku dalam neraka akan datang. Tapi Allah wak mari awal lagi slide cerita tu kepada kita supaya kita faham ada nanti situasi di mana ketaatan kepada pemimpin sehingga melanggar perintah Allah mengakibatkan azab dalam api neraka. Jadi kalau kita baca ayat ni, jenis tak erti ni, dia kata ni lah guna ayat Quran. Guna agama untuk politik. Inilah penunggang agama. Ini masalah orang kita. Jadi tak usah pedulilah, ikut dia lah nak kata apa pun. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kita baca ayat macam ni, kita sedar dan kita faham bahawa sewaktu kita di dunia ni, pemimpin ada jenis hak kita boleh taat dan ada jenis hak kita tidak boleh taat. Jadi muslimin dan muslimat, kesimpulan kita ni ada 4 perkara. Yang pertama, pemimpin ni kita kena dengar dan taat. Kayak lagi tak tu? Kena dengar dan taat. As-sam' wa ta'ah. Yang kedua, taat itu ialah dalam satu arahan yang diberikan oleh pemimpin merupakan satu kewajipan. Maknanya kalau tidak taat, berdosa. Namun begitu yang ketiga, ketiga ketaatan itu ialah hanya dalam perkara ma'ruf. Tak boleh dalam perkara maksiat dan mungkar. Dan yang keempat, sudah tentulah ketaatan pada pemimpin tak kira masa senang ataupun masa susah. Setuju ataupun tak setuju, kita kena taat dan kita kena patuh selama mana tidak dalam perkara maksiat. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita baca pada pagi ini dapat menjadi garis pandu kepada kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan pemimpin yang kita pilih ataupun yang dipilih untuk memegang urusan kita umat Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.